وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية الناس لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لنا المنام وإنما الملائكة المقربين وأخرجنا من الظلمات رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا قال الشيخ مسلم تعالى نفعنا في الدارين. Sekian. Dan demikian lagi kursi atau rihal yang ada di atasnya mishaf. Lagi disediakan ia bagi mishaf. Haram menyentuh dia dan menanggungkan dia atas yang dimu'tamad oleh Syekh Ibn Hajar. Kata Syekh Ibn Qasim mengikut ia akan kata Syekhnya Tablawi. Dan Syekh Ramli tiada haram menyentuhkan dia. Yani akan kursi atau rihal yang ada di atasnya mishaf kerana ia bercerai daripada mishaf. Dan demikian lagi kursi atau rihal. Kursi dan rihal itu yang ada di atasnya, atas kursi atau rihal, mishaf. Kita letak mishaf, kita letakkan mishaf di atas kursi atau di atas rihal. Lagi disediakan ia kursi atau rihal bagi mishaf. Haram menyentuhnya, menyentuh dia kursi dan rihal. Dan menanggungkan dia kan rihal, kursi dan rihal. Atas yang dimu'tamad oleh Syekh Ibn Hajar. Masalahnya rihal tu jelaslah. Apabila kita letakkan mishaf di atas rihal. Lagi pulanya rihal yang disediai untuk letakkan mishaf. Maka haram menanggung dan haram menyentuh. Kalau masalah rihal tu jelaslah. Kita rihal tu tidak diguna pada yang lain, hanya diguna untuk letakkan akan apa dia? Akan mishaf saja. Lepas tu masalah kursi. Kursi itu macam mana jadi tempat letakkan bagi mishaf pula, padahalnya tempat duduk. Kursi itu kalau kita boleh bayangkan kursi yang tempat sekolah tu, setengah-setengah kursi di sekolah tu dia tempat duduk, lepas tu di depan tu ada tempat letak buku di depan dia. Sebab kalau kursi ni biasanya kita duduk. Lepas tu masalah kursi yang kita letak mishaf. Lepas tu disediai untuk letakkan mishaf. Contohnya boleh itu rupa lebih kurangnya kursi yang tempat sekolah-sekolah tu. Ada kursi, lepas tu di depan tu bersambung dengan kursi tu macam papan tu untuk letakkan mishaf di situ. Artinya jenis meja yang kecil.
Macam-macam dijual sekarang tu, ada kat masjid tu banyak yang buat daripada kayu. Apabila kita sudah guna, kita lipat jenis-jenis lebih kurang itulah. Maka kursi atau rihal yang dikait di sininya, kursi atau rihal dua kaitan. Satunya apabila kita letakkan mishaf di atas dia, mana kursi dan rihal ketika ada mishaf di atas dia. Lagi pulanya kursi dan rihal tu yang disediai untuk letakkan mishaf. Kalau kursi yang kita duduk sekarang ya, kursi yang macam kita duduk ni bukan disediai untuk mishaf. Kalau letak mishaf, letak sama tara saja. Bukan letak untuk nak baca. Sebab kursi yang kita sekarang tu kursi untuk duduk saja, bukan untuk letakkan mishaf. Walib kursi kita sekarangnya begitu. Tapi naknya dua kait. Satunya kursi dan rihal yang ada mishaf di atasnya, dan kursi dan mishaf itu yang disediai untuk letakkan mishaf. Maka ketika ada mishaf di atas kursi dan di atas rihal tu, haram kita menyentuhkan kursi atau rihal dan menanggungkan dia kan kursi dan rihal. Menyentuh mishaf tu memanglah, menanggung mishaf tu memanglah dah haram. Tapi masalah menanggungkan rihal bersama dengan kursi. Contohnya yang ni rihal, apa tu yang ni mishaf. Tu kita nak menyentuh benda ni, sebab kita kata yang ni rihal, yang ni rihal, lepas tu yang ni mishaf. Kita letak gini, buka tak kira lah. Lepas tu kita nak menyentuh yang ni pun tak boleh. Nak menanggung, nak bawa begini pun tak boleh. Sebab ada mishaf. Tetapi kalau kita buang mishaf, dia kosong, walaupun disediai untuk mishaf, itu tak mengapalah. Kita nak bawa, nak menanggung, nak menyentuh, tak mengapalah. Kalau berhadas sekalipun, sebab tidak ada mishaf. Apabila kita letak mishaf, tak boleh nak menyentuh, tak boleh nak menanggung. Akan rihal. Begitu. Tapi ini mengikut yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar. Kita nanti tengok masalah mishaf di atas kursi ini dan rihal ada khilaf banyak. Tapi mengikut yang diiktimad oleh Ibn Hajar tu, haram menanggung dan menyentuhkan kursi dan rihal. Kata Syekh Ibn Qasim. Kata Syekh Ibn Qasim, setengah daripada muhasyi Tufah. Setengah pada muhasyi, orang buat hasyiah bagi kitab Tufah Ibn Hajar. Kata Ibn Qasim, dia kata tu, dia mengikut ia Syekh Ibn Qasim, kata syekhnya, kata gurunya, Tablawi. Tablawi itu guru bagi Ibn Qasim. Dia kata dengan keadaan dia tu dia kata mengikut kataan syekh dia, gurunya. Dan Syekh Ramli tu sama. Jadi maknanya Ibn Qasim dan Tablawi dan Ramli semua tu orang Mesir ke semua. Yang belajar kat Azhar ke semua. Tiada haram menyentuhkan dia. Tiada haram menyentuhkan dia, yakni akan kursi atau rihal yang ada di atasnya mishaf. Ilat dianya kerana ia kursi atau mishaf, kursi atau rihal tu bercerai daripada mishaf. Bercerai ini maknanya kursi dan mishaf tu bukan satu juzuk daripada mishaf. Dia tak macam kulit yang semalam lah. Kulit tu dia bersambung. Kulit tali dia maka ada bersambung dengan mishaf. Adapun rihal ni benda lain, kursi benda lain, bukan dia mishaf. Maka sekiranya kalau kita letakkan
kita letakkan mishaf di atas kursi atau di atas rihal, artinya meja yang kecil-kecil tu, yang banyak kat masjid sekarang tu, maka itu tidak haram kita menyentuh. Tapi menanggung tu tak boleh lah. Tapi menanggung tu, kalau kita menanggung tu, kosak menanggungkan Quran tak boleh lah. Tapi menyentuhkan diri kursi kayu tu, kayu kursi atau plastik dia tu, maka tidak diharamkan. Sebab dia tu bukan dia mishaf, lain. Bercerai itu maknanya benda lain-lain. Tak macam kulit lah. Tak macam jilid yang semalam. Semalam tu jilid tu satu juzuk sebahagian daripada mishaf. Ini benda lain-lain. Itu kata tiga syekh. Kata Ibn Qasim, mengikut kataan guru dia Tablawi dan Imam Ramli, Syekh Ramli, di dalam kitab Nihayah, maka tidak haram menyentuh. Kata Kil, ni kaum yang lain pula. Satu pendapat lagi pula. Masalah kita letakkan rihal, kita letakkan mishaf di atas rihal, di atas kursi. Kata Kil, haram menyentuh barang yang berbetulan mishaf. Haram menyentuh barang yang berbetulan. Barang tu yakni tempat. Tempat yang berbetulan mishaf. Tiada barang yang lainnya. Pihak atasnya atau bawahnya. Kata Kil, haram menyentuh tu, jadi maknanya kalau mengikut Syekh Ramli tadi, Ibn Qasim tadi, boleh menyentuh semata-mata. Tapi kata Kilnya, bukan katanya boleh menyentuh semata-mata, tidak. Bahkan menyentuh tempat betul dengan mishaf tu, itu adalah haram. Di lain, tidak haram. Contohnya, berbetulannya begini. Yang ni, kita katanya di sini kita letak kat bucu ni masalah. Maka kawasan yang bersentuh dengan kulit mishaf tu, itu tak boleh kita bersentuh. Misalnya di sini tak boleh kita bersentuh lah. Tempat yang berbetulan dengan mishaf. Adapun di tepi di lain tu boleh bersentuh. Sebelah atas dia kalau ada benda lagi boleh sentuh. Di sebelah bawah, sebelah kiri, sebelah kanan tu boleh menyentuh. Tempat yang betul dengan mishaf duduk, mudah katanya, menyentuh, haram menyentuh barang ini tempat, kawasan berbetulan. Mana tempat yang betul dengan duduk, dengan mishaf duduk. Itu yang haram menyentuh. Tiada barang, yang tiada tempat yang lainnya pihak atas atau di bawahnya. Itu di lain tu tidak. Dengan maknanya kalau macam ada kaki, maka kalau kita nak menyentuh di kaki dia ke masalan, itu tak mengapa lah. Kaki meja yang kecil, kaki rihal, itu tak mengapa lah. Tempat betul dengan mishaf ada tu tak boleh kita menyentuh. Kata Bujairimi, bermula yang mu'tamadnya. Itu jadi khilaf banyak. Khilaf banyak, maka Bujairimi ni setengah daripada ulama yang terbelakang. Daripada mereka yang sebut tadi. Mana generasi yang belakang sikit. Maka jadi pendapatnya 3 pendapat tadi. Maka Bujairimi itu untuk nak ambil yang mu'tamad di atas daripada 3 kaul tadi. Bermula yang mu'tamad jika ada kursi itu kecil. Haram menyentuh sekaliannya. Kursi atau rihal sama. Yang mu'tamad jika ada kursi itu kecil, kursi atau rihal. Rihal tu lebih kurangnya, kalau rihal yang ada jual sekarang, yang buat daripada kayu, dibuat daripada plastik tu lebih kurang sama besar dengan mishaf. Kalau
kalau biasanya kalau mishaf besar ni tu kita letak di atas rihal tu jadi lebih kurang sama besar lah. Tapi kalau mishaf yang besar sikit, jadi besar mishaf daripada rihal. Sebab rihal sekarang tu kecil, buatannya kecil. Dia katanya jika ada kursi yakni atau rihal itu kecil, haram menyentuh sekaliannya. Kaki dia kat mana-mana pun, diri kursi itu haram kita menyentuh. Haram menyentuh menanggung lebih berat lagi lah. Haram menyentuh sekaliannya. Dan jika besar, tiada haram malaikat menyentuh yang berbetulan mishaf jua. Tiada lain. Tu jadi inilah yang kita ambil, yang muktamadnya pilih daripada mananya tanggungkan di antara 3 kaum dulu, maka kita kira begini. Macam meja. Meja tu kita katanya sebuah meja, meja yang biasanya kita nak belajar, nak baca duduk atas meja. Kita duduk atas kursi, maka meja kitanya lebih kurangnya kalau panjang dia tu 1,5 meter, buka dia 1 meter, itu besar lah. Lebih kurangnya itu maksud dah besar. Apabila kita letak mishaf di atas meja, maka meja tu besar, maka tempat betul dengan mishaf tu tak boleh menyentuh. Tapi di kawasan lain tu boleh, sebab besar. Lepas tu besar macam mana tengok pada huruf. Lepas tu boleh jadinya mishaf, kalau meja yang sekarangnya, kalau mishaf besar ni, tu kena tengok. Mishaf kecil ke besar. Lepas tu meja tu pula, diri meja tu pula, di kursi tu besar ke kecil. Tengok di situ. Sebab kita nak sakat kata besar, sakat mana pun tak boleh juga. Sebab mishaf sekarang tu saiz dianya macam-macam. Setengah tu kecil, besar. Setengah mishaf tu kecil, pada ni pun ada lagi. Separuh dengan yang ni pun ada lagi. Setengah tu besar. Besar macam besar pada buku kita lagi. Besar pada buku buriah kita ni lagi pun ada. Ada satu hasta buka dia, macam yang besar tu letak di depan. Yang letak di depan imam tu pun sama juga, masuk dalam rihal tu juga. yang buka Quran besar. Lepas tu ada kaki dia tu, itu pun masuk dalam hukum rihal juga. Yang letak di depan. Tu tengok kecil besar lah. Kalau katanya kecil, haram menyentuh ke semuanya. Lepas tu kalau besar, tempat yang berbetulan tempat duduk mishaf tu, situ saja yang haram. Di lain tidak diharamkan. Lepas tu kita tengoklah. Lepas tu satu masalah lagi, masalah handphone. Kita buka mishaf, buka Quran. Bukan buka bacaan. Buka mishaf sekarang tu ada app yang Quran tu. Maka itu banyak pendapat. Banyak pendapat. Tapi yang lebih sahihnya, dia katanya begini. Setengah dia katanya begini. Yang kita buka dalam handphone, maka yang kita buka tu, maka naik bentuk mishaf, bentuk rupaan Quran tu, maka dia tak panggil kata mishaf. Dia tak panggil kata mishaf. Apabila tak panggil kata mishaf tu maknanya kalau kita buka app Quran tu, maka tak mengapalah kita menanggung, kita menyentuh tak mengapa. Sebab bukan dia mishaf, handphone. Maka tidak haram. Tapi ingat yang dipetua oleh Syekh Ramadan Butinya, lebih ihtiyatnya apabila kita buka app itu naik rupa Quran tu, seeloknya pada masa tu jangan kita berhadas lah.
Jangan kita menyentuh, jangan kita menanggung. Kalau kita nak buka tu seelaknya ada wuduk lah. Nak menanggung sebab ketika kita buka buka app Quran tu pada hukumnya mishaf. Pada hukum mishaf. Seelaknya kita bagi ada wuduk. Kalau tak ada wuduk jangan kita buka. Tapi setengah tu dia katanya kalau kita buka sekalipun bukan kita buka mishaf. Sebab kalau kita sebab setengah dia katanya kalau kita buka boleh buka rupaan Quran sekalipun dia bukan mishaf. Sebab kalau kita buka naik pun kalau kita buang cumin, buang dalam tengok dalam enjin dia tak ada benda dia pun tak ada mishaf. Macam bayang gitu saja. Maka tak ada benda. Bukan mishaf. Kalau kita buka nampak gambaran mishaf pun tidak ada benda juga. Sebab tu dia katanya tak mengapa kalau tak ada wuduk berhadas besar sekalipun boleh nak buka. Boleh nak menanggung. Apakah lagi kalau ada app saja kita tak buka itu tak ada masalah lah. Tak ada khilaf lah. Nanti orang katanya ada app Quran kena bawa handphone tu kena ada wuduk pula. Bukan. Tak ada. Itu pun ada khilaf. Ketika kita buka app Quran itu, situ pun ada khilaf. Setengah katanya bukan mishaf. Bukan mishaf. Bukan kita buka tu naik begini. Bukan. Bukan mishaf dah ada dalam handphone pun. Dia macam bayang, macam gambaran, khayalan itu saja. Tapi setengah katanya seeloknya ketika kita buka tu, apa tu naik gambar tu di syashah di muka dia tu jangan kita sentuh lah kalau kita tak ada wuduk. Gitu. Dan apabila dihantar mishaf daripada raf yang di bawah harus ditaruh sewaktu di atas raf yang di atasnya, jikalau kawas sekalipun. Dan apabila dihantar, yakni diletakkan mishaf, letak daripada raf, tingkat. Macam ni. Macam di belakang saya ni. Dia ni satu tingkat. Satu tingkat. Ni tingkat lain, ni tingkat lain. Ni lain. Dan apabila dihantarkan mishaf daripada raf di bawah. Raf yang di bawah. Ini kita katanya sebelah ni. Di sini kita letak mishaf di sini. Maka sebelah atas ni, letak di sini. Lepas tu sebelah atas pada dia ni tingkat lain. Ini satu tingkat. Ini satu tingkat. Maka kita letak mishaf di tingkat di sini. Maka sebelah atas ni hukum lain. Hukum lain. Dia katanya dan apabila dihantarkan mishaf daripada raf yang di bawah, mana tingkat sebelah bawah, harus ditaruh suatu, diletakkan suatu, ditaruh, disimpan, diletakkan suatu benda lain pada mishaf lah, di atas raf yang atasnya, yang sebelah atas. Dan jikalau kawas, yakni kasut sekalipun, boleh. Kita letak mishaf di sini, ni tingkat ni, maka tingkat yang atas pada dia ni kerana letak kasut pun boleh. Kalau nak letak kasut pun boleh. Walaupun tak kira benda mana-mana, itu kalau kita kiranya kasut pun boleh letak. Padahal kasut tu berjalan di atas tanah.
Boleh jadi ada najis kat tapak dia tu, tapi boleh nak letak. Sebab hukum lain-lain. Dia macam macam bangunan yang banyak tingkat. Bangunan yang bertingkat-tingkat tu, yang sebelah bawah tu masjid. Tingkat sebelah bawah tu jadikan masjid. Lepas tu sebelah atas tu rumah orang lah. Lepas tu sebelah atas tu rumah orang nak qada hajat, nak apa, ada bilik air, ada tempat bilik qada hajat apa semua di atas masjid. Tapi tak mengapa sebab tingkat lain-lain. Tingkat lain-lain. Maka tapi kalau masjid biasanya, kalau sebelah atas pada bumbung masjid tu tak boleh nak qada hajat. Tapi kalau bangunan yang berlapis-lapis, bertingkat-tingkat macam ni, sebelah bawah tu masjid, lepas tu sebelah atas tu rumah orang, lepas tu dijadikan bilik air betul. Kalau sebelah atas tu bilik air, maka tak mengapa nak qada hajat, sebab dah tingkat lain-lain, hukumnya lain-lain. Seperti barang yang dinakal Syekh Ramli. Itu. Dinakal maknanya yang disebut oleh Syekh Ramli di dalam kitab dia. Lepas tu yang dia sebut tu, yang dia sebut dalam kitab dia tu ambil daripada ulama-ulama yang sebelum pada dia. Dan artiraf dan artiraf, raf tu bahasa Arab, itu umpamu para. Tak pernah dengar ni. Dan artiraf itu umpamu, ini benda yang seumpamu para. Yani jikalau ada dua tingkat. Umpamu para. Para ni apa dia? Kalau orang petani para sekarang tu tempat yang dibuat untuk jemurkan ikan, nak buat ikan kering. Dia tempat yang buat daripada buluh, lepas tu untuk nak jemurkan ikan, nak jadi ikan kering. Itu para. Kalau orang petani. Lepas tu jenis tanaman tu, jenis timun, timun ulam tu. Lepas tu apabila nak tanam tu dia buat macam panjang tu. Lepas tu timun tu naik atas. Itu dikatakan para juga. Tapi tak apalah. Kita katanya benda begini lah. Benda begini. Tu ya. Ya. Dan artiraf itu umpama para, maknanya nak lebih kurang para itulah. Yang ni jika ada dua tingkat. Sebelah bawah Quran pada para, yang atasnya yang di atasnya ditaruh bukan dibaruh, ditaruh kawas. Jadi sebelah bawah tu ya ada dua tingkat, dua tiga katalah. Jadi sebelah bawah tu kita simpan mishaf, sebelah atas tu ditaruh disimpankan kawas, kasut. Maka demikian itu harus, tak mengapa sebab berlain-lain. Kata Ali Shibramul Lasi, dan setengah daripadanya kotak makhdum.
yang ma'ruf. Ma'ruf kotak peti. Kotak peti makhdum yang ma'ruf. Ma'ruf pada masa dia lah. Tapi sekarang orang tak guna dah. Dia biasanya buat daripada kayu. Peti yang buat daripada kayu orang zaman dulunya nak simpan benda-benda yang harga mahal tu, simpan dalam peti tu. Yang 4 persegi, yang 4 persegi tu, maka haram menyentuh akan dia jika ada sekalian juzuk makhdum atau setengahnya ada di dalamnya dan setengah daripadanya kotak makhdum yang ma'ruf, yang terkenal. Pada zaman dia tu biasanya kat rumah-rumah orang tu ada lah benda tu. Maka haram menyentuhkan dia kan kotak makhdum jika ada sekalian juzuk-juzuk makhdum. Jika ada mishaf sekalian juzuk-juzuk makhdum, maknanya kita isikan mishaf penuh dalam kotak. Kalau sekarang tu kat kilang cetakkan tu, apabila dia nak hantar kat sudah cetakkan tu, dia isi dalam kotak. Maka isi penuh dalam kotak tu, maka haram kita menyentuh dan menanggung. Jika ada sekalian juzuk makhdum, dengan mana jika maksudnya isikan Quran mishaf di dalam kotak itu penuh atau setengahnya. Atau setengah maknanya tidak penuh. Atau setengah sebahagian tu maknanya kita isikan, simpankan mishaf dalam kotak itu tidak penuh lah. Atau setengahnya ada di dalamnya. Ada mishaf di dalamnya. Ada tu tak penuh, setengah saja. Begitu. Adapun kayu yang sakat antaranya, yang ditaruh di tengah kotak itu, maka tiada haram menyentuhkan dia. Intah. Adapun kayu sakat, yakni kayu yang menyekat. Tak ada itu. Mesti awak sekat lah. Awak sekat kita. Rasa ada. Adapun kayu sakat, yakni kayu yang guna untuk sekat, antara juzuk-juzuk yang ditaruh di tengah kotak itu, maka tiada haram. Dia dalam kotak tu dia ada lock gitu. Lepas tu kita katanya begini. Ni kayu. Lepas tu dua begini. Lepas tu disimpan di tengah. Kayu ni dalam kotak lah. Kita letak kayu sini, lepas tu letak Quran di tengah. Antara dua papan lah, papan. Papan dua begini. Lepas tu diletakkan apa dia? Dia letakkan mishaf di tengah. Jadi maknanya sebelah tepi ni kayu, lepas tu di sebelah tepi ni pula kayu di tengah, lepas tu di tepi lagi tu kosong lah. Maka kayu yang menahankan dua pihak saat itu, maka itu tidak
Tidak haram menyentuh. Maka tiada haram menyentuhkan dia. Intah. Itu ada cerita barang zaman dia tu. Maka sama juga yang sekarang tu, yang kita letak mishaf, lepas tu ada jenis besi pula yang kita letak di sini untuk tak bagi dia jatuh. Tu yang macam haji ni. Lepas tu kalau kita letak di tepi Quran tu, di tepi mishaf, maka yang besi tu, kat kaki dia yang keluar tu, ada kaki sebelah keluar kan. Kaki dia tu, tu tak mengapalah. Nak menyentuhkan besi tu tak mengapa juga. Habis ya. Dan demikian lagi haram menanggung dan menyentuh barang yang tersurat atasnya Quran, qasadnya dirasah. Seperti lauh, yakni papan. Dan jika setengah ayat Quran sekalipun, kerana ia seperti Quran. Dan demikian lagi haram menanggung dan menyentuh barang yang tersurat atasnya, atas barang, barang tu papan ke atau kertas ke, kulit ke, kain ke, katalah tersurat, tertulis atasnya Quran, yakni ayat Quran. Tapi kata haram ni syarat qasad, yakni menuliskan ayat Quran di atas kertas, di atas papan macam itu, qasadnya yakni qasad orang menulis. Qasadnya qasad orang menulis. Qasad tu maknanya tujuan lah. Tujuan menuliskan ayat Quran di atas papan tu, qasadnya dirasah, nak belajar. Nak belajar Quran, nak belajar tajwid ke, nak belajar tafsir ke, ikutlah, asalkan nak belajar. Misal barang tu seperti luh. Luh ni papan. Contohnya ini satu papan. Lepas tu biasanya orang zaman dulu tu dia tak guna kitab. Dia tulis ayat Quran. Apabila dia nak, orang dulunya apabila nak belajar Quran, setakat mana nak belajar, dia tulis ayat Quran. Dia tulis ayat Quran. Tapi tulis ayat Quran kat benda ni, kat kertas ke, kain ke, ataunya apa dia, papan ke, katalah kulit ke, tujuan kalau cerita Imam Syafi'i zaman dulu apa, tulis kat tulang. Sebab kayu susah nak dapat, maka ikutlah apa benda sekalipun. Tulis tu, tujuan tulis tu untuk nak belajar Quran. Lepas tu belajar Quran, belajar apa? Ikutlah, nak belajar tajwidnya, nak belajar bacaannya, atau nak belajar tafsirnya, atau nak belajar i'rab nahunya, i'rab, ilmu nahu dalam ayat Quran, ikutlah. Itu qasad dirasah, nak belajar. Seperti lauh, dan jika setengah ayat, tak sampai satu ayat, jika yang ditulis itu setengah ayat Quran sekalipun, sedikit sekalipun, maka haram menyentuh tu kerana ia seperti mishaf, seperti Quran, yakni seperti mishaf Quran. Pada hukum mishaf Quran. Gitu. Tapi kait lagi. Tetapi jikalau dibilangkan luh Quran pada huruf, itu pula. Tetapi jikalau dibilang, dikira, diagak luh itu luh Quran,
Tetapi jikalau dibilang dikira dia agak luh itu luh Quran, luh untuk nak sedia untuk nak tulis Quran pada huruf. Jadi misalan kita katanya kita ada satu luh, satu papan masalan, ya zaman dulu tu belum nak ada whiteboard tu, tulis dengan apa dia yang putih-putih tu, yang besar jari tu. Dia tulis, dia padang, dia hapus. Dia tulis, dia hapus. Lepas tu, jadi maknanya satu papan ni biasanya, contohnya kita orang belajar Quran. Lepas tu apabila nak belajar Quran, guna yang ni. Guna yang ni. Nak belajar Quran, tulis ayat Quran, pergi belajar. Sudah belajar, padang. Maka esok nak belajar, tulis lain pula. Maka begitu. Maka papan ni papan yang dikira katanya disediai untuk nak tulis Quran. Untuk nak tulis Quran. Adapun kalau tidak panggil luh Quran, maka itu tak mengapa. Macam whiteboard. Macam whiteboard ni kita tulis sekejap saja. Selepas dah tulis kita padang. Lepas tu tulis tu bukan sekadar Quran saja. Apa-apa ilmu pun apabila ada hajat kepada tulis, kita tulis. Jadi tak tentu dengan mishaf. Maka dia naknya, tetapi jika dibilangkan luh Quran, luh yang kita tulis, ayat Quran tu luh yang disedia untuk tulis ayat Quran untuk nak belajar. Pada huruf. Dan jikalau tiada dinamakan dia luh Quran seperti umpama peti. Sikit lagi. Jadi masalah dia katanya, kita ulang balik. Dan demikian lagi haram menanggung dan menyentuh barang yang tersurat. Jadi barang tu boleh jadi ke semualah. Papan ke, kertas ke, kain ke, kulit binatang ke, yang tersurat atasnya, atas barang Quran. Ni tulis ayat Quran. Walaupun ayat Quran tu dia katanya dan jika setengah ayat sekalipun. Tapi tulis tu, kosak tujuan ditulis tu, maksud tujuan ditulis tu untuk nak belajar. Tulis tu untuk nak belajar. Tapi kalau tulis tidak kosak nak belajar, itu lain hukumnya. Sebabnya kalau kita tulis kat papan ni, kita tulis kat papan biasanya senang nak pegangnya papan lah. Kita tulis ayat Quran, lepas tu untuk nak belajar. Nak belajar apa? Nak belajar Quran. Tulis ayat Quran untuk nak belajar Quran. Maka yang kita tulis tu jadi ayat Quran. Yang kita tulis tu jadi ayat Quran. Jadi maknanya benda ni jadi mishaf macam kita mishaf yang sekarang. Macam mishaf yang sebuah yang ada sekarang tu. Sebab kita tulis ayat Quran. Lepas tu tujuan nak belajar baca, nak belajar tajwid, nak belajar tafsir dan sebagainya. Maka yang kita tulis tu, tulisan tu jadi tulisan Quran. Lepas tu, habis tu, maka papan ni pada hukum mishaf. Pada hukum mishaf. Dia kira begitu. Tak macam kita tulis ayat Quran dalam kertas. Lepas tu tujuan nak jadikan azimat. Ada orang sekarang, setengah orang tu, zaman dulu sekarang, dia tulis ayat Quran dalam kain ke masalah. Lepas tu dia lipat-lipat untuk nak jadikan azimat. Setengah tu tulis ayat Quran, lepas tu simpan dekat poket sebagai azimat. Dan kata nak bagi mudah laku negaan dia. Itu katalah, itu tujuannya bukan tujuan nak belajar. Tujuannya tujuan nak belajar. Maka
tujuan nak bagi jadi azimat. Nak bagi jadi azimat. Tengok. yang tulis kat dinding masjid kau masalan, itu bukan tujuan nak belajar. Nak belajar Quran. Tu kita kena tengok di situ. Sebabnya kalau tanya kenapa disyaratkan qasad dirasah. Sebabnya kita tulis ayat Quran kat papan, tujuannya nak belajar ayat Quran. Jadi makna benda yang kita tulis tu apa dia? Ayat Quran, lepas tu papan tu macam mishaf. Maka kita tulis ayat Quran dalam papan untuk nak belajar Quran, jadi papan ni macam mishaf. Sama. Kita bawa papan ni untuk nak belajar. Tulis ayat Quran, sama. Begitu juga kalau kertas, kita tulis ayat Quran macam ni. Tulis ayat Quran, lepas tu apabila nak belajar, kita tengok dalam buku kertas ni. Jadi tidak ada beza dengan kita tengok dalam mishaf. Sama. Sebab tujuannya nak belajar. Sebab kita buka pun, buka mishaf tu setengah tu buka nak belajar tafsir, nak belajar, nak baca, nak belajar tajwid. Sebab itulah. Jadi maknanya syaratnya qasad untuk nak dirasah. Untuk nak belajar Quran. Belajarlah apa-apa sekalipun tapi bersangkutan dengan Quran. Dikatanya, dan jikalau setengah ayat Quran sekalipun. Kerana ia seperti Quran, yakni seperti mishaf Quran. Kita tafsir begitu. Kerana ia seperti Quran, yakni seperti mishaf Quran. Apa tu, walaupun tak sampai satu ayat, walaupun satu kalimah. Contohnya surah Fatihah tu kita tulis Alhamdu. Cukup lah. Alhamdu. Cukup. Hari ni kita belajar Alhamdu saja. Tulis Alhamdu saja. Maka maka itu dah panggil katanya disuratkan ayat Quran. Walaupun tulis Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak ditulis lagi. Kalau kuliah, kita tulis kul saja. Kul ya ayyuhal kafirun, kita tulis kul saja. Itu pun dah jadi. Sebab Quran, walaupun sedikit sekalipun, macam kata dulu apa, seperti kita panggilan air. Setitik pun air. Dalam sungai pun luas air. Banyak pun air, sedikit pun air. Alhamdu pun ayat Quran. Satu surah, satu ayat pun Quran. Satu surah pun Quran. Sebuah pun Quran. Begitulah. Tetapi jikalau dibilangkan luh Quran pada huruf, begitu. Dan jikalau tiada dinamakan dia luh Quran seperti umpama peti. Nampaknya kita akhir di situ. Dan jikalau tiada dinamakan dia luh Quran seperti umpama peti yang besar atau disurat pada tiang. Kita akhir di situ. Dan jikalau tiada dinamakan dia luh Quran. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم انا نسألك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه وردد عنه واتهد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Jazakallah khairan jazak Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Baba.